bila kita menyebut tentang vaksin, kita tahu bahawa di pasaran antarabangsa itu ada 7 vaksin yang telah diluluskan oleh WHO itu sendiri. Dan kita boleh melihat antaranya adalah kalau kita lihat Pfizer, yang ada 3 dalam negara kita ni, Pfizer, AstraZeneca dan juga Sinovac. Walaupun kita lihat ada lagi 4 yang ada di pasaran antarabangsa ini, Moderna. Dan kita boleh lihat UK dan juga Amerika menggunakan Moderna. Dan juga kita tengok Rusia, Sputnik antara yang dihasilkan oleh Rusia. Dan juga kita boleh melihat Novavax dan juga Johnson & Johnson yang digunakan di South Africa, dan Johnson & Johnson digunakan di UK. Jadi kita boleh melihat harga vaksin ini, saya merujuk kepada biospace.com. Kita boleh melihat bahawa macam Pfizer, harganya sekitar RM80.71 ringgit Malaysia. Dan kalau kita tengok Moderna, harganya sekitar RM103 hingga RM153. Dan juga AstraZeneca, harganya antara RM8.90 hingga RM21.73. Ini harganya di pasaran mengikut harga berbeza-beza. Johnson & Johnson RM41.39, sekitar $10. Dan Sputnik, kalau kita lihat sekitar RM41.39. Dan kalau kita tengok Sinovac, sekitar RM123, dan juga Novavax harganya sekitar RM66.22. Jadi kita boleh melihat persoalan yang kita tanya, kita sebenarnya boleh tahu harga di pasaran. Dan kalau kita tengok di Indonesia sendiri pun, mereka mengumumkan tentang harga vaksin mereka. Cuma persoalan kita, sebenarnya harga kita ni berapa ya harga yang kita beli sebenarnya? Ini antara isu yang selalu kita tanya. Kenapa kerajaan tak mahu memaklumkan tentang harga vaksin ini? Apa masalahnya? Dan kalau kerajaan membeli dengan harga yang murah, maklumkan dengan harga yang murah. Dan kalau kerajaan membeli dengan harga yang mahal, jadi maklumkan sahaja dengan harga yang mahal. Jadi apa masalah kepada kita? Ini isu yang berbangkit kepada kita sebenarnya, yang menjadi persoalan yang selalu kita tanya. Kerana ianya berkaitan dengan vaksin itu juga sendiri. Berapa banyak kita belanjakan, dan apanya kesan kepada kita, dan bagaimana kita nak memacu ke depan kalau kita tidak mempunyai maklumat tepat tentang apa yang berlaku kepada negeri dan juga kepada negara kita. Sebab itu yang macam baru-baru ni kalau kita lihat antara yang dibangkitkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri dalam wawancara itu tentang kemampuan kewangan negara. Jadi bila kita menyebut tentang kemampuan kewangan negara, sudah barang pasti kita akan bertanya, apakah kita mampu untuk memastikan bahawa semua rakyat ini mendapat vaksin? Dan kita tahu bahawa vaksin bukan hanya digunakan pada hari ini, dan bukan membawa maksud bahawa kita sudah menerima vaksin dan kita tak perlukan lagi vaksin. Kita sudah bebas daripada COVID-19. Tidak, kita mungkin akan melalui vaksin yang berulang. Kerana kalau kita lihat banyak perbincangan tentang antara perkara yang dibangkitkan juga adalah tempoh sejauh mana vaksin ini boleh bertahan. Apakah boleh bertahan 6 bulan, boleh bertahan 1 tahun. Dan kalau kita lihat banyak juga vaksin-vaksin yang terlibat dengan imunisasi ini, dia berkala dalam bentuk tahunan seumpamanya. Dan ini cukup memberikan satu cabaran besar kepada kita. Kalau kita tidak mengawal kewangan kita, dan dalam masa yang sama kita tidak mengawal jadual vaksin itu. Kerana faktor masa itu juga adalah satu faktor yang cukup penting. Sebab itu kalau kita lihat dalam negara kita ini, bila kita berdepan dengan COVID-19, yang paling malang bagi kita adalah kita tidak punya satu keupayaan, satu integriti yang cukup tinggi untuk kita mendedahkan kepada rakyat sebenarnya apa yang telah kita belanjakan untuk kita berdepan dengan vaksin, dan apa keupayaan kita di masa yang akan datang. Sebab itu kalau kita lihat di samping vaksin ini, kita juga melihat bahawa di samping kita mempunyai PPV, Pusat Pemberian Vaksin, kita mengharapkan terutamanya macam di Melaka juga, kita mengharapkan pelibatan hospital swasta. Dan kalau kita lihat macam di Melaka ada hospital yang melibatkan pemilikan kerajaan negeri. Dan sepatutnya ini juga dimanfaatkan bagi tujuan kita menerima vaksin. Dan perkara paling sedih bagi Malaysia ini saya fikir dalam keadaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyebut bahawa kita mempunyai masalah kewangan, kemampuan kewangan, dan semua orang tahu bahawa kita sudah menggunakan wang simpanan kita. Kita sudah menggunakan wang KWSP, kita sudah menggunakan tabung-tabung simpanan negara ini. Jadi ini cabaran bagi kita.
Tetapi yang paling kita sedih adalah kerana apa kita tidak mahu memastikan bahawa syarikat-syarikat yang mempunyai keuntungan, yang mempunyai keupayaan, yang mempunyai kemampuan, yang untung berbilion-bilion ringgit untuk mereka menaja pekerja-pekerja mereka. Ini yang menjadi persoalan kepada kita. Kenapa ini tidak kita lakukan? Sedangkan saya tahu bahawa kalau macam di Melaka ini banyak syarikat-syarikat yang memaklumkan kepada saya bahawa mereka bersedia untuk membeli vaksin itu daripada kerajaan dan seterusnya memastikan bahawa pekerja-pekerja mereka itu dilakukan imunisasi. Jadi mereka bersedia untuk menanggung. Kenapa ini tidak kita lakukan? Sedangkan kalau kita tengok sektor perbankan, ada sebahagian sektor perbankan itu mereka mempunyai keuntungan berbilion ringgit di kala COVID-19. Kenapa mereka tidak menanggung? Dan harus kerajaan yang harus menanggung keseluruhan itu sebab kadang-kadang kalau kita lihat golongan B40, mereka yang mempunyai pendapatan di bawah RM1,000 pun ditanggung kerajaan dalam isu COVID kita. Mereka yang mempunyai pendapatan RM100,000 pun terpaksa ditanggung oleh kerajaan. Jadi sistem apa yang kita gunakan? Sebab itu kalau kita lihat di Indonesia, kalau kita lihat mereka gunakan istilah vaksin gotong royong ini. Vaksin gotong royong adalah di mana syarikat-syarikat swasta boleh mendaftar dalam sistem kerajaan itu untuk mereka membiayai sendiri imunisasi vaksin kepada pekerja-pekerja mereka. Dan saya yakin kalau ini dilakukan di Malaysia, kita membuka ruang kepada syarikat-syarikat swasta yang mempunyai keupayaan untuk mereka membiayai vaksin bagi pekerja-pekerja mereka. Saya fikir ini juga boleh menjimatkan banyak lagi pada dana kerajaan itu sendiri. Dan kerajaan tidak semata-mata tertanggung kerana itu. Dan dalam masa yang sama, ia boleh juga mempercepatkan lagi proses kita untuk mendapatkan lebih banyak vaksin berdasarkan kepada keperluan-keperluan ini. Sebab itu kalau kita lihat, antara perkara yang dibangkitkan tentang vaksin ini juga adalah tentang SOP kita. Selalu kita sebut tentang SOP ini. Dan cabaran kita dalam negara kita, bukan kita selalu menyebut bahawa rakyat tidak ikut SOP. Dikala kita darurat ini, kita menyediakan banyak lagi ordinan baru yang memberikan kompaun yang lebih tinggi kepada rakyat dan juga kepada pihak-pihak tertentu. Tapi kita lihat kerajaan tidak mempunyai satu langkah serius kepada kerajaan itu sendiri. Dalam kerajaan sekarang ini bukan persoalan bodoh, persoalan gagal itu yang nak dibincangkan. Tapi persoalan hari ini adalah kerajaan itu sendiri tidak dapat menjadi contoh yang terbaik kepada rakyat. Banyak isu-isu yang dibangkitkan tentang kepimpinan negara, menteri-menteri, pegawai-pegawai, model SOP, program-program yang kita lakukan. Dan kalau kita lihat yang amat berhormat Perdana Menteri sendiri pun, dalam keadaan-keadaan tertentu itu dipertikaikan oleh rakyat bagaimana kita memakai pelitup muka bila kita berada di kawasan awam dan seumpamanya. Begitulah juga kalau kita melihat bagaimana kita berdepan dengan apa yang kita sebut sebagai SOP penjarakan fizikal dan seumpamanya. Jadi ini tidak berlaku dalam sistem kita. Sebab itu kalau kita lihat, kepimpinan kita tidak dapat memberikan tauladan yang terbaik kepada rakyat. Sebab itu rakyat harus banyak membangkitkan persoalan-persoalan ini dan kita boleh lihat hari demi hari di media sosial. Antara keluhan mereka adalah kenapa orang ini boleh kena denda sehingga RM10,000, RM2,000, sedangkan mereka di kalangan kepimpinan negara itu boleh terlepas dan boleh bebas. Ini antara cabaran-cabaran kita juga. Begitulah juga antara yang kita bangkitkan hari ini adalah tentang penutupan hubungan kita dengan dunia luar. Contohnya lapangan terbang. Jadi kalau kita tengok Malaysian Airport Berhad, dari segi kenyataan mereka mengumumkan bahawa hampir 2 juta orang menggunakan lapangan terbang kita. Jadi kita menyebut bahawa kita menutup negara kita dari segi COVID-19 ini. Orang asing tak boleh datang negara kita. Kita juga agak suka untuk pergi negara luar dan seumpamanya. Tapi 2 juta itu dari mana? Siapa yang menggunakan 2 juta itu? Dan ini adalah cabaran bagi kita dan kerajaan harus menjawab isu-isu ini sebenarnya. 2 juta itu siapa? 500,000 daripadanya adalah warga-warga luar yang datang ke dalam negara kita. Ini adalah cabaran bagi kita sebenarnya. Dan ketelusan perlu ada pada kerajaan. Jangan mereka menyuruh rakyat tak keluar rumah, sedangkan pintu negara kita terbuka. Lapangan terbang kita terbuka bebas untuk warga luar untuk datang kepada negara kita. Jadi, inilah cabaran bagi kita. Yang menjadi mangsa adalah rakyat itu sendiri. Mereka tak boleh berniaga. Mereka tidak boleh melaksanakan program-program ekonomi mereka. Dan ini adalah cabaran. Dan kalau mereka boleh berniaga pun, mereka berniaga dalam keadaan yang cukup terhad. Kerana kadang-kadang bukan mereka nak mendapat untung.
tetapi mereka nak mendapat modal sendiri pun akan memberikan kesan. Ini adalah satu cabaran yang cukup besar kepada kita. Sebab itu bagi kita SOP adalah satu perkara yang cukup penting. Dan bagi saya di Malaysia ini cabaran bagi kita. Bila saya merujuk kepada beberapa pelajar di luar negara, di UK, di Jerman dan seumpamanya, di Malaysia ini cabaran bagi kita adalah sebenarnya SOP kita ni berubah-ubah. Dan SOP yang berubah-ubah ini sebenarnya cukup menyukakan rakyat. Dan kita boleh mengambil beberapa contoh negara di Eropah, Jerman sebagai satu contoh. SOP mereka daripada lockdown yang pertama kepada sehinggalah hari ini, mereka hampir keseluruhannya mereka menggunakan SOP yang sama juga. Contohnya macam bila nak ke pasar raya, daripada tahun lepas lagi, mereka kalau nak pergi pasar raya, 3 hari sebelum nak ke pasar raya itu mereka sudah mendaftar. Nak pergi, katakanlah mereka nak pergi pasar raya Ion contohnya. So mereka mendaftar 3 hari sebelum tu, saya nak pergi 3 hari lagi nak ke pasar raya. Jadi SOP mereka kekal begitu. Jadi pendaftaran itu dibuat, maklumat itu ada. Jadi tak payah mereka nak beratur. Begitulah juga mereka nak dapatkan perkhidmatan di sistem perbankan mereka. Kalau secara fizikal itu mereka mendaftar, nak pergi bank, jadi tak payahlah nak beratur. Kerana apa? Kerana ini semua boleh disusun oleh pihak yang memberikan perkhidmatan. Mereka boleh tahu orang ni datang 10 orang sekian masa, orang ni datang. Jadi rakyat tidak menghabiskan banyak masa. Kalau saya sendiri pernah di PKP ni, saya pergi ke bank masa PKP 2.0 itu, saya dapatkan saya beratur duduk di kerusi itu 1 jam. Duduk di kursi saja untuk dapatkan perkhidmatan. Bila saya pergi jumpa pegawai itu di perkhidmatan tu, beritahu saya nak dapatkan perkhidmatan. Oh, dia kata perkhidmatan tu bukan ini, tak boleh selesai. Saya kena pergi bank lain pula. Sedangkan saya sudah menunggu 1 jam di situ. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya kita boleh memberikan banyak maklumat, perkhidmatan, komunikasi kita harus jadi lebih baik. Sebenarnya kita tak perlu, kalau kita dapatkan maklumat itu di bank itu dengan hanya menelefon dan seumpamanya, kita tak perlu lagi nak pergi ke bank dan seumpamanya. Jadi ini sebenarnya yang harus ditingkatkan dalam sistem kita. Komunikasi kita harus jadi lebih baik supaya kita mendapat perkhidmatan yang lebih baik. Jadi kita tidak boleh menggunakan sistem lama untuk kita berdepan dengan norma baru. Sebab itu kita bila berdepan dengan norma baru ini, semua sektor, di peringkat perkhidmatan kerajaan pun, kita harus datang dengan sistem baru, barulah kita boleh hidup dengan norma baru. Tetapi kalau kita datang dengan sistem lama, macam mana kita nak hidup dengan norma baru? Ini antara perkara-perkara dan aspek yang harus kita berikan perhatian dalam sistem kita dan juga dalam dasar-dasar kita. Sebab itu kalau kita lihat SOP kita memang banyak berubah-ubah. Kadang-kadang berubah mengikut hari, kadang-kadang berubah mengikut masa, dalam tempoh 24 jam dan seumpamanya. Ini tidak wajar kerana kita sudah punya pengalaman dengan PKP yang pertama, PKP yang kedua, ini PKP yang ketiga. Saya ambil satu contoh. Yang sepatutnya SOP kita tak perlu berubah. Bila kita buat dining ini, makan di kedai ini. Bila besok kita makan di kedai, kita pastikan bahawa kita makan di kedai itu, kalau 2 orang sajalah. Sampai kita bebas daripada COVID. Tak payahlah kita daripada 2 orang pergi 4 orang pergi 8 orang, ikut saiz meja. Kita ubah begitu, akan menyukarkan orang untuk membuat perancangan. Sepatutnya bila kita dah tahu dah, SOP kita kekal. 2 orang saja satu meja. Besok bila kita makan 2 orang lah. Sehingga kita benar-benar bebas daripada COVID-19. Dan kalau itu norma baru kita, jadi kita harus menerima hakikat norma baru untuk tempoh yang lebih panjang. Jadi ini adalah antara aspek-aspek yang harus kita berikan penekanan. Begitulah juga jarak 1 meter. Kita dah tahu dah di kedai makan, kalau kita perlu penjarakan 1 meter, kita kekalkan penjarakan 1 meter itu sehinggalah kita bebas daripada COVID-19. Jadi ini akan lebih baik dan kita akan lebih berjaga-jaga dan SOP kita akan jadi lebih kekal. Sebab itu kalau kita tengok macam inisiatif yang dibuat, antaranya Myanmar. Walaupun kita sebut Myanmar mungkin di belakang kita, tapi kalau kita lihat tapak perniagaan mereka, pertama mereka dah tentukan penjarakan kepada semua tapak perniagaan. Yang kedua, mereka pastikan bahawa semua tapak perniagaan itu dilakukan sanitasi. Jadi tak boleh meniaga mana-mana tempat mereka suka. Mereka hanya meniaga di tapak perniagaan yang disediakan dan sudah dilakukan sanitasi dan juga nyakuman kepada setiap tapak-tapak perniagaan yang telah mereka lakukan. Begitulah juga ini dilakukan juga oleh Thailand, negara jiran kita. Dan kita boleh melihat dalam Facebook dan kita boleh berkongsi dalam banyak maklumat, kita boleh melihat bagaimana negara-negara jiran kita ini lebih ke hadapan untuk memastikan bahawa mereka boleh berdepan dengan COVID-19 ini dengan lebih teratur, dengan lebih baik. Jadi kita boleh lihat di pusat-pusat infrastruktur yang disediakan kepada pusat-pusat kuarantin ini lebih tersusun
Dan kita boleh melihat bahawa mereka melaksanakan ini dan memberikan sesuatu yang cukup baik juga kepada frontliner mereka. Dan ini harus kita lihat juga. Kerana bila kita berdepan dengan COVID-19 ini, antara yang cukup penting juga bagi kita adalah frontliner kita, barisan hadapan kita. Jadi kebajikan mereka dan cara kita memberikan perkhidmatan, susunan, infrastruktur kepada mereka itu cukup penting untuk mereka memberikan perkhidmatan kepada rakyat dan kepada masyarakat. Dan ini adalah suatu perkara yang harus kita lihat juga pendekatan-pendekatan ini. Dan kita boleh melihat bahawa kita jauh ke belakang berbanding dengan infrastruktur di pusat kuarantin di negara-negara jiran kita. Jadi bukan untuk kita bandingkan kemampuan kita, tetapi untuk kita mengambil pengajaran dan dalam masa yang sama kita tambah baik apa yang kita ada. Kerana kita jangan menyebut bahawa kita berdepan dengan PKP 3.0, kita tak mungkin akan berlaku PKP 4.0. Kerana kita tahu bahawa dikala kita berada di lockdown yang pertama, kita tidak menjangka kita harus berada di lockdown yang kedua, di PKP 3.0. Dan mungkin kalau kita tidak dapat mengawal COVID ini, kalau kita tengok di banyak negara juga, mereka sudah dapat mendatakan kesan COVID-19. Tapi akhirnya mereka berakhir dengan lockdown juga. Jadi kita boleh tahu bahawa putaran ini masih berlaku. Kerana apa? Kerana kita tahu bahawa COVID ini masih kekal sekiranya rakyat itu tidak divaksin. Masih kekal jika sentuhan itu banyak berlaku. Masih kekal sekiranya kedudukan awam itu tidak ada penjarakan fizikal. Masih kekal sekiranya kalau kita lihat aspek-aspek norma baru ini tidak menjadi satu norma dan budaya kepada rakyat. Ini adalah satu cabaran kepada kita. Dan yang terakhir saya nak menyebut, bila kita menyebut tentang vaksin ini, sebenarnya antara faktor yang kita lupa, bukan masalah kita nak menerima vaksin ini juga. Terima vaksin satu perkara, tapi ada satu perkara yang kita jangan lupa dengan vaksin ini. Itu sebab perkara yang paling penting dalam kita menyusun strategi vaksin. Kalau tidak, vaksin itu tidak memberi apa-apa makna. Kalau vaksin ini nak dibuat dalam tempoh 3 atau 4 tahun, dia tidak akan memberikan apa-apa makna kepada kita. Kerana faktor paling berkesan dalam memberikan vaksin ini adalah faktor masa. Dan kalau kita lihat seorang pakar strategi dari New Zealand yang berkaitan dengan COVID-19 ini menyebut the strategy could work anywhere that has functioning government and infrastructure. Jadi apa yang membolehkan kerajaan, segala struktur ekonomi kita bergerak adalah faktor masa. Kita sebenarnya mengejar masa. Sebab itu kita mesti memastikan, macam Menteri Sains menyebut bahawa vaksin dalam negara kita mesti diselesaikan dalam tempoh 18 bulan. Kita bermula Mac. So kita tahu kita mesti berakhir tahun harapan. Tetapi kalau kita tak mengejar masa itu, maka vaksin itu tidak memberi makna kepada kita. Kerana orang yang sudah divaksin, berapa tempoh imunisasi mereka harus divaksin semula. Dan ini adalah cabaran bagi kita. Sebab itu kita mengejar masa. Kita harus pastikan 70% daripada rakyat kita divaksin. Bagaimana untuk memastikan rakyat kita divaksin? Kita harus pastikan bahawa jadual kita, macam hari ini kalau kita lihat bagaimana rakyat kita dengan 100,000 kerajaan membuka untuk pendaftaran mereka, kita boleh lihat bagaimana kecewanya rakyat. Kenapa ini harus berlaku? Sedangkan kalau kita lihat, kita sudah ada pendaftaran di MySejahtera. Kenapa kita tidak lakukan proses itu di MySejahtera itu untuk memastikan bahawa rakyat yang sudah mendaftar itu mereka diberikan vaksin ini secara sukarela. Jadi ini kalau kita lihat model-model ini, sedangkan kita sudah membelanjakan sistem untuk vaksin itu hampir 70 juta seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri. Jadi ini adalah cabaran bagi kita. Suka saya ingatkan lagi, faktor masa adalah antara faktor paling penting dalam kita menghadapi COVID-19 ini, dan juga dalam kita memastikan program dan strategi vaksin kita itu berjaya dalam negara kita. Jadi jangan ada kebimbangan di kalangan kita. Pastikan kita, macam saya sebutkan tadi, mendaftar di MySejahtera. Dan dalam masa yang sama, bila kita sudah dijadualkan menerima vaksin, dan kerajaan harus dengan ini. Jangan jadikan strategi vaksin ini akhirnya sia-sia kepada kita. Kita hilang wang, kita habis duit. Dalam masa yang sama, vaksin itu tidak memberikan apa-apa kesan kepada kita. Kerana apa? Kerana kalau sebahagian divaksin dan sebahagian lagi tidak divaksin, ianya tidak akan memberikan apa-apa kesan kepada kita dalam jangka masa panjang. Sebab itu strategi bagi menentukan bahawa rakyat kita divaksin ini adalah satu strategi yang cukup penting, dan faktor masa adalah faktor penentu bagi kejayaan kita
bagi berdepan dengan COVID-19 ini. Jadi jangan lupa kita pastikan kesihatan kita, dan macam saya sebut, saya ucap terima kasih kepada semua yang hari ini bersama-sama dengan kita di Facebook Live official pada malam ini. Jadi jangan kita lupa kita sentiasa bersihkan tangan kita, dan jangan kita lupa kita pakai pelitup muka di tempat awam dan lakukan penjarakan fizikal. Dan bila kita berdepan dengan PKP ini, tempat yang terbaik bagi kita adalah di rumah kita, dan kita pastikan bahawa kita berjaya untuk melandaikan lekuk COVID-19 ini, dan seterusnya kita dapat memulihkan negeri dan juga negara kita, dan rakyat kekal sehat. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.